Baik, Alhamdulillah. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, AJK Musalla Residensi Tebrau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu, yang bila mana kita sebut tentang majlis ilmu ini tuan-tuan, tanda Allah kasih sayang cinta kepada kita ini tuan-tuan, bukan dengan cara Allah menambah harta kita tuan-tuan, bukan dengan cara Allah tambah usia kita tuan-tuan, akan tetapi tanda Allah kasih, tanda Allah sayang cinta kepada setiap hamba-hambanya adalah dengan cara Allah menambah ilmu agama kita. Jadi Alhamdulillah telah terzahir pada malam ini tanda kasih sayang Allah itu masih ada dalam kita, dalam diri kita ni tuan-tuan. Buktinya apa? Buktinya Allah hadirkan kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita yang kedua apa dia tuan-tuan, di atas nikmat iman dan juga Islam yang telah Allah kurniakan kepada kita ni tuan-tuan. Walaupun kita tidak hidup pada zaman Nabi tuan-tuan, kita tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi nikmat iman dan Islam itu ada dalam diri kita hingga hari ini. Berbeza tuan-tuan dengan orang yang dapat hidup pada zaman Nabi, malah dapat menjaga Nabi daripada kecil hinggalah Nabi dilantik menjadi Rasul. Siapa dia tuan-tuan? Abu Talib, iaitu pakcik Nabi. Dapat jaga Nabi daripada kecil tuan-tuan. Bukan sahaja jaga Nabi tuan-tuan, malah dapat tidur bersama-sama dengan Nabi, dapat menyuapi Nabi tuan-tuan. Akan tetapi matinya dalam keadaan yang tidak dapat menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matinya dalam keadaan tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itu sebablah tuan-tuan diajarkan kepada kita ni tuan-tuan satu doa. Apa dia doa ni tuan-tuan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan yang tidak baik. Adapun orang yang salah daripada segi bacaan doanya, apa doanya tuan-tuan? Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang tidak baik. Makmum yang belakang yang amin kan? Dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan yang baik. Makmum yang belakang amin. Sampai ada yang menangis-nangis tuan-tuan. Menangis bukan sebab imam salah baca doa tuan-tuan, tapi menangis disebabkan intonasi imam ni tadi mendayu-dayu tuan-tuan. Padahal maksudnya salah. Dan ada juga orang yang tak tahu apa yang dia minta. Apa doanya tuan-tuan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Dua husnul khatimah. Maksudnya apa? Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik. Betul lah tu. Dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan yang baik. Jadi baik tak nak, tak baik tak nak, mana satu yang dia nak tuan-tuan? Itu sebablah tuan-tuan diajarkan kepada kita ni tuan-tuan, bila mana kita nak berdoa, kita kena tahu maksud apa yang kita nak sampaikan kepada Allah. Supaya apa? Supaya ianya seiring dengan hati kita tuan-tuan. Begitu juga dengan membaca Al-Quran tuan-tuan. Bacalah beserta dengan terjemahan, tadabbur dengan isi Al-Quran tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kita ni bukan orang Arab. Muka je Arab tapi lidahnya lidah Jawa tuan-tuan. Jawa pula Jawa totok kan? Ada sini orang Jawa, saya ni orang Jawa tuan-tuan. Mak ayahnya Jawa, atuk neneknya Jawa, buyutnya Jawa, tapi datang pada saya jadi Jawa campur tuan-tuan. Isu ngomong Jawa tapi sitik-sitik. Boleh cakap Jawa tu tuan-tuan, tapi sikit-sikit je. Bila tiba waktu Syawal tuan-tuan, dialog yang biasa saya lontarkan apa dia tuan-tuan? Jaluk ngapura saya ngakeh-hakeh kan? Ya wes podo-podo. Ini pun saya tak tahu betul ke salah tuan-tuan. Tiap tahun dah jadi rotib dah jadi zikir dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya lihat Alhamdulillah pada malam ini sambutan agak menggalakkan.
Walaupun sekarang ini kita sedang berada dalam fasa cuti-cuti sekolah, tuan-tuan, kan? Saya ni kalau ikut perancangannya dah berada di Pening, tuan-tuan. Tapi disebabkan atas amanah dan tanggungjawab, terpaksa untuk saya tangguhkan percutian saya kerana terlibat dengan peperiksaan SPM di SMK Kangkapulai di belah Pontian sana, kan, sebelum menghala ke Pontian tu tadi, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, hikmahnya saya dapat hadir dalam majlis ilmu pada malam ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, bila sebut tentang majlis ilmu ni, tuan-tuan, sebut saya tentang ilmu, suka untuk saya kongsikan satu kisah yang dialami, yang berlaku kepada guru saya, tuan-tuan. Guru saya pada tahun 2015 bersama dengan rakan-rakannya, bersama dengan jemaahnya, menjalankan satu usaha dakwah di sebuah perkampungan di Sabah pada masyarakat orang asli di sana. Sampai di sana, tuan-tuan, majoriti masyarakat orang asli di sana Islam. Akan tetapi tata cara pengamalan hidup mereka tidak mengikut kaedah yang diajarkan oleh Islam. Jadi bila sampai saja di sana, diajarkan kepada mereka cara beribadah dengan betul, cara solat dengan betul, cara penyembelihan dengan betul. Orang dekat sana, tuan-tuan, mereka bukan sembelih ayam, tuan-tuan. Dia ketuk kepala ayam tu sampai mati, tuan-tuan. Kalau ayam, ayamlah diketuk. Kalau lembu, lembulah diketuk. Kalau kambing, kambinglah diketuk, tuan-tuan, sampai mati. Kemudian bila mana diajarkan cara penyembelihan yang betul, cara solat yang betul, cara menutup aurat yang betul, kemudian nak dijadikan cerita, tiba waktu petang, tuan-tuan, rakan-rakan guru saya ni pergi keluar daripada perkampungan tersebut untuk membeli barang-barang basah untuk diagihkan kepada masyarakat orang asli di sana. Yang tinggal hanya guru saya bersama dengan masyarakat orang asli di sana. Tiba waktu maghrib, tuan-tuan, macam biasalah, sebelum solat maghrib ambil wuduk dahulu, kemudian masing-masing berada pada saf masing-masing. Guru saya ni pun pusing. Apa kata guru saya? Luruskan saf, tegakkan saf. Kemudian dia berpaling ke kiblat, ke arah kiblat, angkat takbir macam biasa, doa iftitah macam biasa, sampai pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mengaminkan hanya guru saya seorang, tuan-tuan. Yang mengaminkan bacaan Al-Fatihah tadi hanya guru saya seorang, tuan-tuan. Kemudian pada rakaat yang pertama dia tak merasa syak wasangka lagi dah. Kemudian solat seperti biasa, rukuk, kemudian iktidal, sujud. Pada rakaat yang kedua, bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, sampai pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian dia diam sekejap. Kemudian bacaan amin itu, sebutan amin itu, lafaz amin itu disebut hanya guru saya saja, dan tidak disebut oleh makmum yang lain. Padahal makmum ramai ni. Sudah. Pada ketika itu dia berfikir dua benda je, tuan-tuan. Yang pertama dia fikir, habis semayang, habis aku kena kenduri. Yang kedua dia berfikir, dia telah masuk ke dalam alam yang gaib, alam lain, tuan-tuan. Bak kata pengikut ayah pin, alam di sebalik mata, tuan-tuan. Macam-macam mengikut ayah pin ni, tuan-tuan. Kemudian dia teruskan solat. Pada rakaat yang ketiga, habis saja tahiyat akhir, beri salam sebelah kanan, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullah. Bagi salam sebelah kanan, tuan-tuan. Bila mana bagi salam sebelah kanan, tuan-tuan, makmum dia yang belakang ni, sebelah kanan ni, seorang pun tak ada, tuan-tuan. Tadi punya ramai. Dan dia mengharapkan bila mana salam yang kedua diberikan, adalah makmum. Kemudian salam yang kedua turut diberikan, Assalamualaikum warahmatullah. Bak kata lagu Piramli, tuan-tuan, ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada, tuan-tuan. Pandang kanan, pandang kiri, jemaah tak ada, tuan-tuan. Tadi punya ramai. Kemudian tanpa ada wirid, tuan-tuan,
Biasa selesai solat kita wirid, tanpa ada wirid selepas solat, beliau pusing ke belakang. Bila mana beliau pusing saja ke belakang guru saya ni tok batin, disusuli dengan jemaah-jemaah yang lain. Mereka berbaris tegak sampai ke bilik wuduk, tuan-tuan. Bayangkan dah, ni imam, belakangnya tok batin, disusuli dengan jemaah-jemaah yang lain. Mereka berbaris tegak, tuan-tuan, sampai ke bilik wuduk. Kemudian kata guru saya, kenapa buat macam ni? Dia tanya pada tok batin ni, kenapa buat macam ni? Sebelum ni sembahyang macam ni ke? Apa kata tok batin tersebut? Bukankah tadi ustaz kata luruskan saf, tegakkan saf? Jadi kami luruskan saf, tegakkan saf. Apa salah ustaz? Allah jam kepala kita, tuan-tuan. Jam kepala kita, tuan-tuan. Tapi betul lah, kalau ikut pemahaman dia, betul lah apa yang dikatakan oleh guru saya ni tadi. Luruskan saf, kalau ikut betul, luruskan saf, mana tegakkan saf, mana kena berbaris lah. Itu sebablah, tuan-tuan, pentingnya ilmu ni, tuan-tuan. Alhamdulillah di Johor ini sekolah-sekolah agama mereka mengajarkan cara solat dengan betul, cara beribadah dengan betul. Alhamdulillah, perkara-perkara yang asas diajarkan oleh guru-guru sekolah agama. Kita sambut baik hal tersebut. Kita nampak benda ini sedikit, tuan-tuan, akan tetapi ianya melibatkan tata cara ibadah kita, pembentukan sahsiah seseorang ini, anak-anak kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk pada malam ini yang diberikan kepada saya Isra' dan Mi'raj. Bila kita sebut tentang Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, saban tahun tiap kali masuk saja bulan Rejab, alhamdulillah ni dah masuk bulan Syaban, tuan-tuan. Tiap kali masuk saja bulan Rejab, kita ini seringkali diperdengarkan oleh para asatizah kita hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bagaimana perjalanan Nabi, Allah jalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi naik di langit yang ketujuh. Kemudian Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi menerima perintah solat, lalu Nabi turun ke muka bumi. Tiap tahun, saban tahun diperdengarkan kepada kita cerita ini, kisah ini. Dan benda ini tak pelik, tuan-tuan. Akan tapi pada malam ini saya tidak bercadang untuk menceritakan sepenuhnya secara lebih detail peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kerana ianya mengambil masa yang sangat lama, tuan-tuan. Sekarang ini pun dah pukul 8 lebih, tuan-tuan. Jadi saya bercadang tajuknya masih Isra' dan Mi'raj, akan tetapi subtopiknya, tajuk kecilnya, antara keyakinan iman dan logik akal umat akhir zaman. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang Isra' dan Mi'raj, ianya adalah hadiah daripada Allah SWT kepada siapa, tuan-tuan? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Khusus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makna kata spesialnya Nabi kita ni, tuan-tuan, tak ada pada Nabi-Nabi yang lain, tuan-tuan. Sebab apa Allah hadiahkan Isra' dan Mi'raj ini kepada Nabi? Kerana pada tahun tersebut adalah tahun duka citanya Nabi. Bila sebut tentang duka cita, tuan-tuan, bukannya bermaksud tahun itu adalah tahun kemurungan Nabi. Nabi mengeluh akan ujian yang Allah berikan kepada Nabi. Tidak, tuan-tuan. Bila sebut tentang duka cita ini, tuan-tuan, adalah tahun kesedihan buat Nabi. Sebab apa Nabi sedih, tuan-tuan? Sebab Allah tarik, Allah ambil semula orang yang paling Nabi sayang, tuan-tuan. Siapa dia? Abu Talib dan juga Siti Khadijah, isteri Nabi, tuan-tuan. Allah berikan hadiah kepada Nabi melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tidak boleh kita dapati dalam buku-buku mastika, tuan-tuan. Tak ada cerita dekat dalam buku mastika, tuan-tuan. Hatta dalam buku sejarah-sejarah di Malaysia pun tak ada juga, tuan-tuan. Akan tapi kisah Isra' dan Mi'raj ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Bila kita sebut tentang Quran, ianya juga adalah mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi, yang valid sehingga ke hari kiamat. Dan Quran ini, tuan-tuan, Allah turunkan ketika
umat ataupun masyarakat Arab Quraisy pada ketika itu berada pada tahap kemuncak bahasa yang paling tinggi. Mereka hebat dalam bersyair, mereka hebat dalam berpuisi, tuan-tuan. Bila mana Quran turun, mereka menyatakan Quran ini datangnya daripada kalam Nabi. Sedangkan kita semua sedia maklum, tuan-tuan, Nabi ini seorang yang ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Apatah lagi Nabi nak karang Quran ini, tuan-tuan. Kemudian mereka menyatakan apa lagi, tuan-tuan? Yang Quran ini tak selevel dengan bahasa mereka, tuan-tuan. Quran ini lebih rendah bahasanya daripada bahasa mereka. Bahasa mereka lah bahasa yang paling tinggi, tuan-tuan. Allah cabar mereka untuk cipta satu surah yang sependek surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pendek surah Al-Kawthar ni, tuan-tuan. Allah cabar mereka buat satu surah yang sependek surah Al-Kawthar. Mereka mampu tak? Mereka tak mampu. Sebab apa mereka tak mampu? Sebab Quran ini, tuan-tuan, kalamullah, kalam Rabbul Izzah, bukannya kalam daripada manusia yang bersifat lemah. Itu sebablah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Tanzilul kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dan diturunkan Quran itu tidak ada syak padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Takwa ni apa pula, tuan-tuan? Takwa ni bukannya takut bini tua. Habislah, habis kena ban ustaz ni. Takwa ni bukannya takut bini tua, tuan-tuan. Takwa ni apa? Melahirkan rasa kasih, melahirkan rasa cinta, sayang kepada Allah. Bagaimana nak melahirkan rasa kasih, cinta, sayang kepada Allah? Dengan membaca Al-Quran. Quran ni, tuan-tuan, panduan kita. Kalau kita beli handphone, tuan-tuan, ada buku panduan bagaimana tata cara nak off handphone tersebut, nak charge handphone tersebut, nak buat panggilan, semua ditunjukkan dalam buku panduan. Begitu juga kalau kita nak beli kereta, tuan-tuan, bagaimana cara nak start, berapa ribukah tempohnya bila mana kita nak servis minyak hitam. Ini semua ditulis di dalam buku panduan. Begitu juga dalam hidup kita ni, tuan-tuan, ada buku panduannya. Apa buku panduannya? Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, maka baginya diberi satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, aku tidak menyatakan, aku tidak bermaksud maaf kata la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makna kata, tuan-tuan, kalau kita baca bismillah, kita buka Quran, kita baca bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Ada 19 huruf, tuan-tuan. 19 kalikan dengan 10. Nabi kata satu huruf, satu kebaikan, 10 pahala. 19 kalikan dengan 10 bersamaan dengan berapa, tuan-tuan? 190 pahala. Baru bismillah. Kalau sehari kita baca satu muka surat, berapa jumlah yang kita boleh dapat daripada membaca Al-Quran, tuan-tuan? Sudah tentunya banyak. Begitu besar kasih sayang Allah SWT khusus kepada umat Nabi Muhammad. Kita ni semua, tuan-tuan, kita buat satu kebaikan, Allah lipat kali gandakan kebaikan tersebut yang menjadi asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah. Akan tetapi masih ramai di kalangan kita yang memilih neraka sebagai destinasi utama mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran, tuan-tuan, banyak cerita ataupun kisah yang dinyatakan oleh Allah SWT yang kalau ikut logik akal kita, tuan-tuan, tak masuk akal. Antaranya apa, tuan-tuan?
kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab apa tak masuk akal tuan-tuan? Sebab Allah cipta akal kita ini ada hadnya, ada batasnya tuan-tuan. Ibarat kata kalau dalam bahasa komputer tuan-tuan, Allah cipta akal kita ini tuan-tuan, jumlah storage dia hanya 1 gig. Data yang kita nak masukkan dalam akal kita ni tuan-tuan, jumlahnya 1 terabyte. Maknanya lebih besar daripada jumlah storage kita tuan-tuan. Kalau dalam bahasa komputernya, jadi jadi jam tuan-tuan, jadi stuck kat situ. Itu sebablah seluruh panca indera kita juga ada hadnya. Baik mata kita, telinga kita, mulut kita, percakapan kita. Kita kalau nak bercakap dengan rakan kita, contohnya kita duduk di sini, nak bercakap dengan kawan kita yang duduk di Lakin, tanpa menggunakan telefon ni, telekomunikasi sekarang ni tuan-tuan, kita cakap dekat sini, rakan kita dekat Lakin, agak-agak mereka dengar tak tuan-tuan? Tak dengar. Sebab apa? Sebab ada hadnya tuan-tuan. Panca indera kita ni semua ada hadnya. Dan di dalam Quran tuan-tuan, Allah ceritakan bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku. Bagaimana Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki apa tuan-tuan? Dengan menaiki burak. Yang mana laju burak ni tuan-tuan, kelajuan burak ini tuan-tuan, satu langkah kakinya menyamai sejauh mata memandang. Punya laju tuan-tuan. Kalau kita ni sekarang ini, teknologi sekarang, kita tengok F1 lah ataupun MotoGP, sekali lalu tuan-tuan sejauh mata memandang. Itu teknologi sekarang. Tapi teknologi yang Allah gunakan ni lama dah, 1400 lebih tahun dahulu. Kemudian sampai saja Nabi di Masjidil Aqsa di Palestin, Nabi solat sunat 2 rakaat dan Nabi mengimami ramai manusia pada ketika itu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, habis dia solat, Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, manhum? Siapa mereka semua ni wahai Jibril? Ramai sangat." Apa kata Jibril? "Mereka inilah para nabi dan para rasul yang Allah utuskan sebelum daripada kamu wahai Muhammad." Berapa jumlahnya tuan-tuan? 124,000 tuan-tuan. Ramai tak? Ramai. Macam tak logik ustaz. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh semua masuklah pada ketika itu. Allah hidupkan kembalilah. Itu sebab saya kata, jangan menggunakan logik akal, letak dekat atas. Makna kata Islam ini tunjangnya bukan logik akal, tetapi tunjangnya apa? Iman. Dalam Islam tak ada yang logik. Sebab apa? Iman kita letak ke atas, logik kita letak kat nombor 2. Baru selari tuan-tuan. Kalau logik kita letak dekat nombor 1, iman kita letak kat nombor 2, punah waranah hidup kita tuan-tuan. Kemudian daripada Masjidil Aqsa di Palestin, sebelum Nabi naik dekat atas langit tuan-tuan, Nabi diberi pilihan oleh malaikat Jibril sama ada nak memilih susu ataupun arak. Nabi memilih susu. Kemudian Nabi naik ke langit yang ke-7 tuan-tuan. Dan di setiap langit Nabi berjumpa dengan para nabi dan para rasul yang terdahulu. Kemudian Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha tuan-tuan, Nabi diberi gambaran oleh Allah SWT terhadap golongan-golongan yang melakukan kemungkaran ketika hidup di dunia. Antara golongan-golongan tersebut tuan-tuan, apa dia? Yang pertama sekali, Nabi diperlihatkan golongan-golongan yang memotong lidah mereka sendiri tuan-tuan. Bila mana lidah tersebut dipotong, Allah gantikan dengan lidah yang baru. Kemudian mereka potong semula, dan peristiwa itu berulang-ulang. Kemudian golongan yang kedua tuan-tuan, orang yang menghentak kepalanya di atas batu yang sangat keras. Bila mana dihentak kepala mereka tuan-tuan, pecah kepala mereka. Kemudian mereka hentak kembali, pecah kepala mereka, Allah cantumkan semula. Dan peristiwa itu berulang-ulang. Kemudian golongan yang ketiga tuan-tuan, orang yang memakan daging yang busuk tuan-tuan, dimasukkan ke dalam mulut mereka. Tak cukup dengan itu, mereka masukkan lagi, dan peristiwa itu berulang-ulang. Dan yang keempat,
Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golongan yang memikul di atas bahu mereka kayu yang sangat besar, tuan-tuan. Tidak cukup dengan itu, Allah tambah dengan kayu yang lain, ditambah lagi, ditambah, sehinggalah orang itu tidak mampu untuk memikul bebanan tersebut, tuan-tuan. Kemudian Nabi diperlihatkan syurga dan neraka. Kemudian Nabi naik lagi ke atas. Nabi berjumpa dengan Allah SWT untuk menerima fardu solat 50 waktu. Dan akhirnya dikurangkan menjadi 5 waktu. Nabi turun ke bumi. Nabi duduk di mana? Nabi duduk di Masjidil Haram, tuan-tuan. Apa Nabi buat dekat Masjidil Haram? Apa Nabi buat dekat Mekah, tuan-tuan? Nabi berfikir, bagaimana caranya untuk Nabi sampaikan peristiwa yang baru saja Nabi lalui. Nabi fikir, tuan-tuan. Datang Abu Jahal. Abu Jahal ni kat mana-mana ni, tuan-tuan. Abu Jahal buat apa, tuan-tuan? Dia halau Nabi ni, tuan-tuan. Wahai Muhammad, kata Abu Jahal, bukankah aku dah kata jangan engkau hampiri Kaabah ini? Apa yang kau buat di sini? Nabi jawab apa, tuan-tuan? Aku sedang berfikir cara bagaimana untuk aku sampaikan apa yang baru aku lalui. Bila mana Abu Jahal dengar hal tersebut, Abu Jahal rasa tertarik untuk mendengar kisah Nabi. Rasa interested, orang Jawa kata, tuan-tuan. Jadi Abu Jahal kata apa? Wahai Muhammad, apa yang berlaku kepada engkau? Kemudian Nabi dengan jujurnya, tuan-tuan, Nabi menyatakan, menceritakan segala kisah keseluruhannya kepada Abu Jahal ni, tuan-tuan. Abu Jahal musuh utama Nabi. Sebab apa Nabi sampaikan, tuan-tuan? Sebab itu sifat yang ada pada Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh, menyampaikan setiap apa hal yang berlaku kepada Nabi. Bila mana hal tersebut disampaikan kepada Abu Jahal, adakah Abu Jahal menerima apa yang Nabi ceritakan tersebut? Abu Jahal terima tak, tuan-tuan? Abu Jahal tak terima. Adakah dia masuk Islam? Abu Jahal tak masuk Islam. Apa Abu Jahal buat? Abu Jahal berfikir dengan licik, tuan-tuan, bagaimana caranya nak jatuhkan Nabi, nak jatuhkan kredibiliti Nabi atas penceritaan yang Nabi ceritakan sebentar tadi. Apa Abu Jahal buat? Abu Jahal beri keizinan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan keseluruhan peristiwa yang berlaku kepada orang-orang Mekah. Ni Abu Jahal bagi keizinan. Kemudian Abu Jahal ni jemput orang-orang Mekah pada ketika itu, baik orang kafir, baik orang Islam, dijemput semuanya, tuan-tuan. Datang penuh kota Mekah, tuan-tuan. Orang Islam pada ketika itu yang mendengar, Abu Jahal sendiri beri keizinan untuk Nabi menyampaikan kuliah. Mereka ini rasa seronok lah, orang Islam. Mereka menyatakan apa? Hebatlah Islam ni, nak tersebar luaslah Islam ni. Abu Jahal sendiri yang beri keizinan. Kemudian sampai mereka ini, tuan-tuan, Nabi berdiri di Hijr Ismail. Nabi menyampaikan dengan jujur peristiwa yang berlaku kepada Nabi. Nabi sampaikan, Nabi ceritakan daripada awal hingga akhir. Bila mana Nabi ceritakan, tuan-tuan, adakah masyarakat Arab Quraisy pada ketika itu memeluk Islam? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis, ada 3 golongan, 3 kategori manusia pada ketika itu. Yang pertama, orang itu beriman dan makin bertambah keimanannya bila mendengar kisah Nabi. Maknanya dia bagi 100% keimanan ni kepada Allah SWT, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kategori yang kedua, tuan-tuan, orang kafir yang ketawa dia guling-guling, tuan-tuan. Maknanya kata, kalau dekat siaran Maharaja Lawak Bega, tuan-tuan, ada 5H, 4H, 3H, 2H. Maknanya dia kata bagi maksimum, tuan-tuan, 5H dia bagi. Sampai satu tahap, tuan-tuan, dia ambil apa? Dia ambil tanah ni. Orang Arab dahulu, dia ambil tanah, dia letak ke atas kepala mereka, tuan-tuan. Punya kelakar kita. Nak kata punya kelakar cerita Nabi Muhammad SAW. Apalah yang kau cerita ni, Muhammad? Ini orang-orang kafir pada ketika itu.
Dan kategori yang ketiga, tuan-tuan, orang yang asalnya beriman, akan tetapi bila mana mendengar kisah Nabi, mereka murtad, iaitu keluar daripada Islam. Allahu Akbar. Asalnya beriman orang tersebut, dengar kisah Nabi, dia keluar daripada Islam, tuan-tuan. Itu sebablah kata para ulama, kisah Isra' dan Mi'raj ini bukan hanya menjadi satu ujian buat umat pada ketika itu, akan tetapi ianya akan menjadi satu ujian buat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ini menjadi ujian buat kita ni semua, tuan-tuan. Itu sebablah kita perlu berterima kasih kepada para asatizah kita, atuk nenek kita, moyang kita, sekiranya masih ada, tuan-tuan, mak ayah kita. Sebab apa? Mereka sering menceritakan kisah ini pada kita, tuan-tuan. Jadi kita tak rasa pelik bila mana kisah ini diceritakan oleh para ustaz ataupun ustazah, tuan-tuan. Kita tak akan rasa pelik. Kemudian demi nak menjatuhkan kredibiliti Nabi lagi, tuan-tuan, Abu Jahal buat apa? Abu Jahal panggil orang-orang Mekah, tuan-tuan. Dia pergi mana, tuan-tuan? Dia bawa mereka ini pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Pergi mereka ini, tuan-tuan, yang keluar daripada Islam, yang kafir terus kafir lah. Abu Jahal buat apa? Nak jatuhkan lagi kredibiliti Nabi, tuan-tuan. Abu Jahal buat apa? Abu Jahal ajak orang-orang Mekah pada ketika itu untuk pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Mereka bawa, Abu Jahal bawa. Sebab pada ketika itu Abu Jahal tak ada, Abu Bakar tak ada, tuan-tuan. Jadi sampai saja di rumah Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal ni kata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang berlaku kepada sahabatmu, wahai ni Muhammad ni? Apa jadi kepada Nabi Muhammad ni? Sebab Muhammad ni dia cerita benda yang pelik kepada kami ni. Apa dah jadi kepada Muhammad ni?" Abu Jahal kata. Kemudian Abu Bakar kata apa? Apa yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, wahai Abu Jahal? Kemudian Abu Jahal pun kata, Muhammad, dia cerita dia telah digerakkan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian balik semula dalam tempoh satu malam. Abu Jahal tak cerita Nabi naik langit. Abu Jahal tak cerita. Kemudian bila mana Abu Bakar dengar hal tersebut, apa respon Abu Bakar? Abu Jahal kata apa? Apa pandanganmu, wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar, ni hebatnya Abu Bakar ni, tuan-tuan. Respon dia menutup segala dialog. Dia kata apa? Sekiranya Nabi naik ke atas langit sekalipun, aku mempercayai Muhammad. Ni terkejut Abu Jahal, tuan-tuan. Abu Jahal, sedangkan Abu Jahal tak cerita yang Nabi naik langit. Yang Abu Jahal cerita Nabi dijalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik dalam tempoh satu malam. Yang Nabi naik ke langit, Nabi terima perintah solat tu, Abu Jahal tak cerita. Tetapi respon Abu Bakar ni, tuan-tuan, dia kata apa? Sekiranya Nabi naik ke atas langit sekalipun, aku percaya. Itu sebablah Sayyidina Abu Bakar ini, tuan-tuan, diberi gelaran As-Siddiq, yang membenarkan segala apa yang diperkatakan oleh Nabi, segala apa yang diperlakukan oleh Nabi. Ni Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam Quran, peristiwa, kalau kita tengok betul-betul menggunakan logik akal fikiran manusia ni, tuan-tuan, yang tak logik ni, tuan-tuan, apa dia, tuan-tuan? Kisah pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah tidurkan selama berapa ratus tahun, tuan-tuan? 309 tahun. Dan seringkali bila mana sebut surah Al-Kahfi ini, kita kaitkan dengan apa, tuan-tuan? Al-Masih Ad-Dajjal. Di sekolah-sekolah agama sekarang ini, mereka telah melazimi bacaan surah Al-Kahfi, dan menjadi hafazan untuk anak-anak kita ni, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita sambut baik. Macam di sekolah saya sendiri, tuan-tuan, di Sekolah Kebangsaan Kulai, tiap-tiap Kamis Jumaat, Kamis pagi, kita akan bacakan surah Yasin
dan disusuli dengan bacaan satu hari satu hadis, kemudian disusuli dengan bacaan surah Al-Kahfi. Kita sambut baik hal ini. Sebab apa? Nabi sebut apa dalam sebuah hadis, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahum min nur ma bainal jum'atain. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat, tak kiralah tuan-tuan, Khamis malam Jumaat, Jumaat pagi tadi tuan-tuan, Jumaat tengah hari, Jumaat petang, Jumaat malam ini, adha'a lahum min nur, Allah akan kurniakan kepadanya cahaya. Yang dimaksudkan dengan cahaya tuan-tuan, bukannya bila mana kita baca surah Al-Kahfi tiba-tiba keluar lampu stadium jadi T tuan-tuan. Mentang-mentang rumah dekat dengan stadium jadi T, kan? Tidak tuan-tuan. Yang dimaksudkan dengan cahaya ni tuan-tuan adalah petunjuk. Setiap mana perbuatan kita, tingkah laku kita, percakapan kita, Allah pimpin ke jalan yang hak, iaitu jalan yang benar. Dan Allah lindung kita daripada kita melaksanakan perkara-perkara yang batil. Ini tuan-tuan. Dan pengharapan kita tuan-tuan, bila mana kita baca surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, Dajjal ni dia akan bawa, akhir zaman nanti dia akan bawa dua benda tuan-tuan. Dia akan bawa syurga dan neraka. Seandainya kita pilih syurga Dajjal, kita akan ke neraka Allah. Seandainya kita pilih neraka Dajjal, kita akan ke syurga Allah. Apa bentuk syurga Dajjal tuan-tuan? Segala bentuk kebahagiaan, segala bentuk nikmat dunia. Itulah syurga Dajjal tuan-tuan. Yang mana akhir zaman nanti, bila mana Dajjal keluar tuan-tuan, nak dapatkan sekeping roti payah tuan-tuan. Nak dapatkan sekeping roti, bukan sebuku roti tuan-tuan. Zaman PKP nak dapatkan sebuku roti tuan-tuan, bergaduh, kan? Roti gardenia tutup sebulan, bergaduh tuan-tuan. Roti gardenia sampai belum turun lagi dekat rak, dah bergaduh-gaduh dah, kutip dah tuan-tuan. Itu masih ada makanan yang lain. Bila mana Dajjal datang, nak dapatkan sekeping roti payah. Jadi apa makanan umat akhir zaman? Zikir. Adakah zikir itu mengenyangkan? Sudah pastinya tidak. Akan tetapi ianya mampu menyelamatkan akidah kita daripada mengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Dan apa di neraka Dajjal tuan-tuan? Segala bentuk kesengsaraan, keperitan, perik jerih, itulah neraka Dajjal. Dan pengharapan kita bila mana kita membaca surah Al-Kahfi ini, Allah lindung kita seperti mana Allah lindung pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang Allah telah tidurkan selama 309 tahun. Bukannya sehari tuan-tuan, bukan 2 hari, bukan 3 hari, 309 tahun Allah bolak-balikkan badan mereka supaya tidak busuk tuan-tuan. Tak makan, tak minum, tapi tak mati. Tak ada satu kemudaratan pun yang ada pada badan mereka tuan-tuan. Pemuda Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda. Kemudian bila mana salah seorang daripada mereka, ketujuh-tujuh daripada mereka bangkit daripada tidur, Allah bangkitkan mereka daripada tidur tuan-tuan. Mereka menyatakan apa? Di kalangan mereka menyatakan kita telah tidur selama sehari. Dan di kalangan mereka juga ada menyatakan kita telah tidur selama beberapa waktu, maknanya beberapa jam. Dan bila mana salah seorang daripada mereka merasa lapar tuan-tuan, mereka pergi ke sebuah pekan untuk membeli makanan. Sampai di pekan tersebut tuan-tuan, barulah mereka tahu duit yang mereka gunakan itu tidaklah lagi laku tuan-tuan. Ialah duit 309 tahun yang lepas, mana lagi laku tuan-tuan? Tak laku dah. Barulah mereka tahu tuan-tuan, yang mereka ini telah ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Kalau ikut logik akal manusia tuan-tuan, tak logik tuan-tuan, tak logik. Tapi iman sebagai tunjang utama bagi orang Islam. Kita ada iman tuan-tuan. Dan pengharapan kita begitulah. Bila mana kita baca surah Al-Kahfi, Allah lindung kita seperti mana Allah lindung pemuda-pemuda Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Dajjal datang, Allah tidurkan kita. Sekiranya kita sampai pada zaman itu, Dajjal datang kita tidur tuan-tuan 309 tahun ataupun lebih, bangun-bangun Dajjal tak ada tuan-tuan, alhamdulillah, syukur. Pengharapan kita, tiada yang mustahil bagi Allah SWT. Dan kita ambil kisah lain tuan-tuan, sebelum saya habiskan ni tuan-tuan, kita ambil satu kisah lain, contoh peristiwa yang kalau ikutkan menggunakan logik akal fikiran manusia memang tak logik tuan-tuan. Apa dia? Peristiwa Nabi membelah bulan. Ketika mana Nabi sedang beribadah, datang Abu Jahal
pergi kepada Nabi. Abu Jahal buat apa? Wahai Muhammad, nak tak kau buat satu benda? Sekiranya kau dapat laksanakan benda ni, kami ni, pembesar-pembesar musyrikin Mekah akan ikut engkau. Jadi Nabi pun sukalah. Nabi sukalah ditawarkan hal tersebut. Kemudian Nabi kata apa? Apa yang kau nak aku buat wahai Abu Jahal? Nabi bawa Abu Jahal bawa Nabi pergi keluar. Abu Jahal tunjuk bulan. Ini ibarat bulan, tuan-tuan. Wahai Muhammad, aku nak kau belah bulan ni. Sekiranya kau dapat belah bulan ni, kami akan ikut kau. Ini tawaran Abu Jahal. Kemudian malaikat Jibril turun mendampingi Nabi. Dan malaikat Jibril mengarahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, isyaratkan tanganmu. Bila mana Nabi mengisyaratkan tangan baginda Nabi Muhammad SAW, bulan yang berbentuk bulat itu tadi, tuan-tuan, terbelah menjadi dua. Tidak cukup dengan itu, tuan-tuan. Nabi tarik separuh daripada belahan tersebut, letak dekat sebelah kanan, separuh lagi letak dekat sebelah kiri, tuan-tuan. Nabi cantumkan semula. Kemudian Nabi tanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, macam mana? Apa jawab Abu Jahal, tuan-tuan? Nanti dulu Muhammad, kemungkinan ini sihir. Esok akan ada satu rombongan yang akan datang daripada luar Mekah, datang ke Mekah. Kita akan tanya kepada rombongan tersebut sama ada mereka melihat kejadian ini ataupun tidak. Kemudian bila mana esok tiba, tuan-tuan, belum sempat Abu Jahal tanya kepada masyarakat Arab ke Mekah pada ketika itu, rombongan yang luar datang daripada Mekah. Mereka ini dah duk kecoh, tuan-tuan. Wahai Abu Jahal, kau tak nampak ke semalam bulan terbelah menjadi dua? Terkejut Abu Jahal, tuan-tuan. Jadi apa Abu Jahal buat? Abu Jahal pergi jumpa Nabi. Ingatkan nak masuk Islam, tuan-tuan. Tidak. Apa dia buat? Dia claim Nabi, tuan-tuan. Apa Abu Jahal kata? Wahai Muhammad, sesungguhnya engkaulah ahli sihir yang paling hebat. Sudah, tuan-tuan. Abu Jahal kata apa tadi? Seandainya Nabi dapat belah bulan, mereka akan ikut Nabi. Tetapi bila mana Nabi dah melaksanakan apa yang Abu Jahal minta, Abu Jahal berpaling, menipu kan, berbohong kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebablah Nabi sebut apa? Ayatul munafiq thalas, idza hadatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza utumina khan. 3 ciri-ciri orang munafik ni, tuan-tuan. Apabila dia bercakap, dia berbohong, ada sifatnya pada Abu Jahal. Apabila dia berjanji, dia mungkir, ada sifatnya pada Abu Jahal, tuan-tuan. Dan apabila diberi amanah, dia khianat, ada juga sifatnya pada Abu Jahal. Itu sebablah, tuan-tuan, jangan namakan anak Abu Jahal Abu Lahab, tuan-tuan. Nama yang tak sewajarnya. Ini tidak. Nanti satu hari nanti kan, mana tahu jumpa saya, direzekikan jumpa saya semula. Ustaz tak kenal Ustaz. Saya ni sebelum ni Ustaz pernah datang ke musola Residensi Tebrau sampai ceramah Isra' Mi'raj. Alhamdulillah, ya apa khabar? Sihat-sihat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, berkat itu hari saya hadir dalam majlis ilmu, Allah kurniakan 2 orang cahaya mata, kembar Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Kan? Mana orangnya? Mana anaknya? Ni Ustaz anaknya, kembar Ustaz, 2 lelaki. Siapa nama anaknya? Ni yang seorang Abu Jahal Ustaz, yang seorang Abu Lahab. Sedap tak Ustaz namanya Ustaz? Allahu Akbar. Jadi namakan anak itu nama-nama yang baik-baik. Jadi sebelum saya simpulkan ceramah pada malam ini, saya ada satu lagi kisah yang mana ada 3 orang yang sesat. 3 orang sesat ini ditangkap oleh seorang penguasa tempatan. Kemudian penguasa tempatan ini bawa 3 orang sesat ini ke ladang buah-buahan yang penuh dengan buah, dan dibekalkan setiap orang yang sesat ini seorang satu guni, tuan-tuan. Apa penguasa tempatan ini kata? Kutiplah buah yang paling baik, yang paling bagus untuk kamu makan. Kemudian seorang ni dia kutip buah-buahan yang baik. Tapi kerjanya susahlah, tuan-tuan. Nak cari buah yang baik, yang boleh dimakan, nak kena panjat lagi, kerjanya agak payah. Kemudian penuh satu guni, tuan-tuan. Kemudian datang orang yang kedua, tuan-tuan. Dia agak malas.
Jadi dia buat apa? Dia kutip buah-buahan yang kat bawah-bawah, yang dah jatuh, yang dah busuk. Ada yang mengkal lagi, yang tak masak lagi. Penuh satu guni tuan-tuan. Buah-buah yang kurang elok penuh satu guni. Kemudian datang orang yang ketiga, lagi malas daripada orang yang pertama dan orang yang kedua. Lagi malas daripada orang yang kedua tuan-tuan. Dia kutip apa? Dia kutip batu. Dia kutip batu penuh satu guni tuan-tuan. Penuh satu guni. Penuhlah tiga-tiga guni ini, tetapi dengan pengisian yang berbeza. Satu guni penuh dengan buah-buahan yang manis, buah-buahan yang baik, buah-buahan yang boleh dimakan. Satu guni lagi buah-buahan yang mengkal, yang tak boleh dimakan, buah-buahan yang busuk, yang kurang baik tuan-tuan. Dan satu lagi guni penuh dengan batu. Kemudian penguasa tempatan ini bawa ketiga-tiga ini, tiga-tiga orang sesat ni masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara. Kemudian penguasa tempatan ini kata apa? Inilah makanan yang kamu akan makan sepanjang berada di dalam penjara. Jadi orang mana yang beruntung tuan-tuan? Sudah tentunya orang yang pertama, yang memiliki buah-buahan yang manis, buah-buahan yang baik. Ada makanan yang boleh dijamah untuk di dalam, sepanjang berada di dalam penjara. Kemudian orang yang kurang baik nasibnya tuan-tuan, ada juga buah yang boleh dimakan, tetapi buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang busuk, buah-buahan yang tak masak tuan-tuan, tetapi masih ada. Kemudian orang mana yang paling tak berguna tuan-tuan? Adalah orang yang ketiga, yang mana tak ada satu pun makanan yang boleh dijamah sepanjang berada di dalam penjara. Begitulah kata para ulama, bagaimana seseorang hamba ni tuan-tuan, kita ni semua bila mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah SWT, apakah bentuk amalan yang kita akan bawa untuk kita berjumpa dengan Allah SWT. Jadi sekiranya banyak amalan kita, jadilah kita seperti mana orang yang pertama, yang banyak buah-buahan yang baik tuan-tuan. Sekiranya sepanjang kita hidup ini tuan-tuan, amalan itu amalan yang rosak, yang kurang baik, jadilah kita seperti mana orang-orang yang kedua tadi tuan-tuan. Dan sekiranya mana di dalam hidup ini tak ada apa langsung ibadah yang kita buat kepada Allah SWT, jadilah kita orang yang ketiga. Na'udzubillah min zalim tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah pada malam ini saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.